Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya hendak berbicara tentang dua perkara yang penting dalam kehidupan rakyat. Yang pertama dari segi ekonomi, berkaitan ekonomi negara kita, dan perkara yang kedua ialah tentang kos sara hidup yang sedang dihadapi oleh rakyat. Berkenaan dengan ekonomi Malaysia sekarang ini, tidak dapat dinafikan, ini fakta, diakui oleh pakar-pakar ekonomi dan disahkan oleh rakyat sendiri, iaitu nilai ringgit Malaysia RM jatuh teruk berbanding dengan mata wang antarabangsa dolar Amerika, dan nilai ringgit Malaysia jatuh dengan rakan perdagangan dan jiran kita Singapura. Jadi itu dari segi ekonomi, kita lihat nilai ringgit Malaysia jatuh. Dan yang kedua, kalau kita lihat ada masalah negara kita sekarang ini, kalau tidak diurus dengan baik. Malaysia ialah sebuah negara pengeksport barang-barang dihasilkan oleh ladang-ladang kita, dihasilkan oleh kilang-kilang kita, seperti kilang membuat sarung tangan, kilang-kilang yang hasil dari berkenaan dengan kelapa sawit dan sebagainya. Hakikatnya ialah ada keluaran-keluaran sawit daripada negara kita tidak boleh masuk ke Amerika Syarikat, dihalang oleh custom Amerika Syarikat. Begitu juga syarikat-syarikat pengeluar barang-barang keluaran getah umpamanya dihalang dari masuk ke pasaran Amerika. Isunya ialah kerana isu buruh paksa wujud di Malaysia. Maknanya ini bahaya. Kita sudah ekonomi kita susah, ekspor kita pula tak dibenarkan masuk di negara perdagangan yang rapat dengan Malaysia seperti Amerika Syarikat. Isu buruh paksa, dan kerajaan gagal untuk menyelesaikan perkara ini. Ekonomi ini diburukkan lagi sekarang ini, iaitu dari segi pelaburan langsung, FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan asing secara langsung tak datang ke Malaysia. Banyak syarikat-syarikat besar telah berpindah daripada Malaysia ke negara-negara jiran yang lain, ke Singapura, ke Indonesia, ke Vietnam. Malah jika dibandingkan nilai pelaburan asing secara langsung itu, FDI, negara-negara seperti Singapura, Indonesia, Vietnam jauh ke depan meninggalkan Malaysia. Ini sangat berbeza. Pada satu waktu dulu, Malaysia menjadi pusat pelaburan yang menarik bagi pelabur-pelabur daripada Eropah, daripada Jepun, dan juga daripada Amerika. Dan ekonomi Malaysia ini puncanya ada berkaitan dengan hutang negara kita yang tinggi. Salah satu kesan daripada skandal 1MDB dengan hutang sebelum ini, jadi kerajaan tiap-tiap tahun terpaksa membayar bunga, membayar interest, faedah bagi hutang-hutang ini berbilion ringgit. Itu belum bayar pokok dia, belum bayar hutang prinsipalnya, bayar bunga saja telah membebankan kerajaan kita ini. Dan ekonomi Malaysia sekarang, dengan benarlah harga minyak naik oleh kerana kita pengeluar juga minyak dan gas, maka kerajaan dapat dividen, dapat keuntungan daripada itu. Tetapi mesti ingat, dengan kenaikan harga minyak petrol sekarang, minyak mentah yang tinggi di pasaran dunia ini,
kerajaan paksa dalam setahun mengeluarkan subsidi yang banyak untuk menampung minyak petrol, diesel, minyak masak dan sebagainya. Misalnya dalam soal subsidi minyak ini yang kita lihat, jumlah yang kerajaan terpaksa tanggung untuk subsidi ini besar, ya, besar, dan ini memburukkan kedudukan ekonomi negara ini, iaitu pengurusan ini. Sebab itulah kita lihat kesan daripada ekonomi ini tidak ditanggung oleh rakyat, dan ini saya berpindah kepada isu yang kedua, iaitu kos sara hidup rakyat di Malaysia ini.